Hari ini saya bawakan satu lagi cerita. Cerita dia berkenaan dengan Akta Anti Lompat Parti. Alright, saya baca. Akta Anti Lompat Parti sekarang ini telah pun diluluskan tadi. Okey, apa yang kita kena faham daripada Akta Anti Lompat Parti ini? Semalam saya dah sentuh panjang tentang akta ini, walaupun saya kata secara personalnya saya tak setuju. Tetapi kalau tuan-tuan rasa setuju, terpulanglah. Ini negara demokrasi kan, negara demokrasi terpulanglah. Kalau saya tak setuju, ya tak apa, tak setuju dengan saya pun tak apa. Namun begitu, apa yang kita boleh faham daripada RUU pindaan pada hari ini? Hari ini adalah undian untuk pindaan kepada ayat di dalam perlembagaan. Dia bukan undian untuk meluluskan rang undang-undang, belum lagi. Kita kena faham ni tuan-tuan. Ini baru meluluskan pindaan kepada ayat di dalam perlembagaan bagi meluluskan undang-undang. Ini kerana kalau sekiranya pindaan itu tidak dilakukan, sebarang undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu dikira null and void. Sebab itu saya kata dulu, kenapa Penang walaupun dia ada Akta Anti Lompat Parti dia, tetapi dia tak boleh implement kepada ahli Dewan Undangan Negeri seperti Dr. Afif yang melompat. Dia tak boleh implement. Sebab undang-undang itu memang bercanggah dengan perlembagaan. The spirit of democracy, membenarkan perbezaan pendapat dan bertukar parti, itu adalah the spirit, the very fundamental orang kata apa, foundation kepada demokrasi adalah membenarkan kita menukar parti. Itu secara asas dia. Namun yang pertama, langkah pertama kena ubah dulu perlembagaan. So hari ini dia perlukan 148 undi, 2/3, 207 atau 209 telah menyokong, di mana 11 absent, 11 tidak hadir lah, termasuk Dr. Mazli yang sekarang ini berada di Dublin, termasuk ada beberapa orang yang ada urusan masing-masing. Namun begitu, majoriti sekarang ini dah lebih daripada 148, bermakna pindaan untuk undang-undang untuk mengubah perlembagaan itu sudah pun terlaksana. So next step adalah dia kena bentangkan pula RUU, rang undang-undang akta itulah. Akta Lompat Parti itu kena dibentangkan. So pembentangan Akta Lompat Parti ini akan diperhalusi dan dicemati serta dikisar-kisar, kita kata, serta dibahaskan in the next, sama ada mungkin di sitting, asalnya tak sempat sitting ni kot, mungkin the next sitting nanti, sebab perlembagaan sudah pun diubah. Namun apa yang menarik, sebagaimana yang saya sebut malam tadi, ada beberapa masalah dengan Akta Anti Lompat Parti ni. Contohnya, menurut Wan Junaidi, di bawah anti-hopping bill that was approved by the Dewan Rakyat today, an MP is still free to throw their support to a different party, including when voting in parliament. So saya translate. Di bawah bill anti lompat parti yang diluluskan oleh Dewan Rakyat today, mungkin juga sekali dengan bill, saya tak pasti. Sebab saya tak dapat bill tu sebenarnya. Mungkin sama ada undang-undang tu sekali dengan bil ke tidak, saya tak pasti. Saya tak baca lagi bil tu secara spesifik. Tapi tak apalah, tak kisahlah, dia dah approve. So kalau katakanlah lepas ini dia nak undang-undang pun dah akan approve. Itu tak ada isu. So point dia dah approve. Tetapi salah satu loophole yang sebut malam tadi, seorang ahli parlimen boleh menyatakan sokongan kepada parti yang berbeza, termasuk mengadakan menyokong undi tidak percaya kepada parlimen. Di dalam parlimen, contohlah tuan-tuan, macam saya sebut malam tadi lah kan. Dia parti A kan, dia parti A. Okay. Tiba-tiba voting, semua ahli parti A tak nak angkat tangan, dia seorang angkat tangan. Ataupun semua parti A angkat tangan, dia seorang tak nak angkat tangan. Maksudnya dia menyanggah parti dia sendiri. Now saya baca adalah satu kenyataan ahli parlimen tadi, dia kata kalau sekiranya dia melanggar disiplin parti, maksudnya sampai dia dibuang parti, sudah kira sebagai dia dikira sebagai hilanglah kelayakan dia sebagai seorang ahli parlimen, dia kata macam tu. Saya tak setuju, sebab itu tidak membawa maksud demikian. Kalau menurut kenyataan yang saya faham daripada Ismail Sabri semalam, seseorang yang dipecat daripada parti tidak menjadikan dia keluar dari parti. Kerana apa tuan-tuan? Nanti dia akan discriminatory. Kita boleh discriminate dia ke atas contoh saya ni presiden parti. Kan tiba-tiba ada seorang ahli parlimen saya ni, saya tak suka dia. Tapi dia ahli parlimen. So saya pecat dia. Disebabkan saya pecat dia hilang jawatan sebagai seorang ahli parlimen. Habislah. Jadi macam kira discriminatory lah. Dia bukan sebab dia sokong parti lain, sebab kerana saya pecat. So dia tak boleh. Jadi benda ni akan ada loopholes yang akan
Yalah kita gembira. Okey, ramai yang gembira hari ni, this is demokrasi dan sebagainya. Tapi saya akan kata, macam mana nak kata macam inilah, tunggu habis pilihan raya, tunggu dia diimplementkan, dan kita tunggulah nanti persoalan-persoalan yang akan timbul. Kemudian dia kata ni akan mengembalikan keyakinan rakyat kepada kita. Poin saya sebenarnya perkara ini berkemungkinan besar tidak akan mengembalikan keyakinan rakyat kepada demokrasi dan juga kepada parti politik di Malaysia. Not the only way lah. Ini bukan satu cara untuk mengembalikan keyakinan rakyat.